Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Muka surat 40 lah. Waliturmizi wa hasanahu an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah Ta'ala ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ard khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Hadis daripada Imam At-Tirmizi, dan hadis ini dihukumkan hasan. Katanya aku mendengar, Anas kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis kursi, yaqulu qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ard, sekiranya kau datang dengan seluas ataupun sebesar bumi ni khataya, dosa, thumma laqitani, kemudian kamu bertemu dengan aku, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan kamu tidak syirik kepada aku dengan sesuatu apa pun. Tak. Mana dosa banyak, cuma dosa syirik dia tak ada. Banyak mana dosa ni? Sebesar bumi. Oi, besar parah dosa dia buat ni. Tapi dia tidak syirik. Tahu tu keistimewaan dia. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Allah kata pasti aku datang membawa sebesar bumi juga keampunan untukmu. Mana Allah ampuni dosa-dosa dia selain daripada dosa syirik. Makna kalimah-kalimah dalam hadis ini, pertama qurabul ard, iaitu mala'uha au qaribu min mil'iha, sebesar bumi ataupun dekat sebesar bumi, itu qurabil ard. Khataya kita terjemah kepada dosa lah, dhunub. Khataya. La tusyriku bi syai'an, ay la tusyriku bi ay naw' min anwa'i syirik. Maknanya tidak syirik pada Allah ni sesuatu apa pun, tidak syirik dengan apa jenis syirik, sama ada syirik besar, syirik kecil, dia tak terlibat. Benda lain dia buat. Tak. Jadi ini kita kata keistimewaan tauhid. Siapa-siapa yang ada tauhid dalam diri dia, betul-betul penyelamat dia di akhirat besok. Yukhbiruna Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini Allah menceritakan kepada kita, beritahu dalam hadis kursi kita panggil, annaman mata mukhlisan tauhiduhu lillah, siapa-siapa yang mati dalam keadaan ikhlas, dia mentauhidkan Allah, tarikan li jami'i anwa'i syirk, dan dia meninggalkan apa sahaja keseluruhan jenis-jenis syirik, syirik kecil, syirik besar, syirik khafi, semua dia tinggal, dia tak buat. Fa innallaha sayubdilu sayyiatihi bihasanat, Allah akan tukar, ganti balik segala kejahatan dia, dosa-dosa dia dengan hasanat, dengan kebaikan. Hatta walau kanat dhunubuhu mil'ul ardi au qariban min mil'iha, walaupun dosa dia sebesar bumi ni ataupun dekat-dekat, hampir sebesar bumi dosa yang dia bawa. Dan ini banyak hadis-hadis yang menyokong apa yang disebut dalam hadis ini tentang Allah mengampuni dosa-dosa dia dengan masyiah, dengan kehendak Allah. Kita ni ada di sana, ada masyiah, kehendak Allah. Jika Allah berkehendak untuk memberi pengampunan, Allah ampun. Jika Allah berkehendak untuk mengazab, Allah azab. Walaupun orang ni mati dalam keadaan dia tidak bertaubat daripada dosa dia. Macam mana nak dapat pengampunan ni? Pertama, jelas daripada hadis, tidak syirik. Tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Hatta kita kata orang khilaf tentang syirik, baik tinggal lah. Apa faedah kita duk bermain-main dengan benda yang membahayakan keselamatan kita di akhirat besok. Contoh kita ambil bab istighathah. Walaupun kita kata di sana ada lagi yang bermain-main, kata tak apalah dengan dalil gini, dalil gini, dalil gini, kita kata apa faedah dia main dia. Sedangkan di sana ada lagi bentuk ibadah, bentuk doa lain yang boleh memustajabkan doa dia. Buat apa pergi cari hak ni? Itu bahaya, kita kata tak. Istighathah baik,
Tawassul dengan benda-benda yang tidak disyariatkan baik. Ini benda-benda yang boleh menjurus ke seseorang tu kepada kesyirikan. Dan benda tu terbukti berlaku. Tempat kita tak pergi jauh, tempat kita ni ada di kubur-kubur yang dia anggap wali, dia anggap apa ni, orang pergi istighathah, pergi minta tolong dengan tuan kubur. Tak? Sebahagian golongan sufi yang kita kata melampau ni, dia mengharuskan, dia kata tak apa. Macam mana tak apa dia tak? Betul-betul dia kosak pergi kubur minta tolong dengan tuan kubur. Tak? Kok mana lagi dia nak takwil benda ni tidak terlepas daripada syirik. Nak takwil kok mana lagi? Tak? Jadi ni syarat pertama yang ulama kata untuk orang tu mendapat pengampunan walaupun dia mati dalam keadaan ada dosa dia bawa. Pertama, dia bebaskan diri daripada syirik. Tak? Anwa' min jami'i anwa' syirki. Apa sahaja bentuk syirik. Ulama bincang syirik ni ada syirik besar, syirik kecil, ada syirik khafi. Syirik khafi ni ada pecahan lain katanya. Tak? Apa sahaja bentuk kita tinggal. Ada ulama kata ni termasuk dalam syirik, kita tinggal. Lebih baik, lebih selamat untuk akidah kita. Tak? Itu syarat pertama. Syarat kedua, tidak mujaharatu bidzunub. Dia tidak mewar-warkan dosa dia. Guna war-warkan makna dia tidak viralkan dosa dia. Dia buat dosa, kadang-kadang dia buat seorang, orang tak tahu, ataupun dosa ni tak ada orang tahu pun, tiba-tiba dia pamerkan, dia cerita ke orang. Dosa zaman hari tu dia buat. Tak, zaman awal-awal Kibali tu, orang tak tahu pun dosa tu, tapi sekarang dia kember ke orang. Ini termasuk mujaharatid dzunub. Hak ni kalau dia tak bertaubat dari perbuatan dia ni, kalau dia mati hak ni tak dapat pengampunan. Tak dapat pengampunan. Terlepas daripada pengampunan Allah. 2. 3. Husnudzan billah. Dia bersangka baik dengan Tuhan. Ada 3 ni, insya-Allah kita akan mendapat pengampunan dengan kehendak Allah. Tak? Tapi yang pertama lah, yang penting sekali syirik. Tak? Dibincang dalam poin kita hari ni. Fa innallaha sayubdilu sayyiatihi bihasanat. Allah pasti akan tukar kejahatan-kejahatan dia, dosa-dosa dia dengan hasanat, dengan kebaikan. Hatta walau kana dhunubuhu mil'ul ardi aw qariban min mil'iha. Walaupun dosa dia bawa esok sebesar bumi ini, tak, dosa dia, pasti Allah akan memberi pengampunan untuk dia. Bunuh satu nyawa saja, dosa besar tak? Dosa besar. Dalam Quran, dalam surah Nisa, Allah kata hampir Allah tak beri pengampunan untuk dia ni, kekal dalam neraka. Ulama bincang macam mana Allah boleh sebut kekal dalam neraka, sedangkan hak kekal dalam neraka ni syirik, hak kekal dalam neraka ni kufur. Tapi dosa bunuh orang ni Tuhan tak khalidina fiha juga, kekal juga dalam neraka. Beratnya dosa ni. Tu bunuh seorang, bayangkan orang bunuh 99 nyawa. Lagi parah lagi. Tapi Allah boleh beri pengampunan. Allah boleh beri pengampunan. Tak, syarat dia tidak syirik. Mana dia bukan main. Kalau kita dengar Tok Syekh yang tegar dengan tauhid ni, kita dengar khutbah dia bab syirik ni, macam kita dengar ceramah politik pak kita pun semangat gitulah. Kita buat syirik ni ngatuk mata orang dengar ngaji bab ilmu tauhid, ngaji sifat 20 belah-belah tak yakan nak celak betul mata tak. Tapi dia amal masya-Allah. Kalau khutbah Jumaat tu cakap bab syirik ni, diri belum rama lah kita. Kita boleh sebut gitu, diri belum rama tak. Sebab memang dia yang ditekankan. Tak ada nabi melainkan semua cakap bab tauhid, bab syirik. Tak ada nabi. Mari poin utama, walaupun masyarakat dia ada nyakit lain, tak? Ada nyakit, kata nyakit benda kaum Nabi Lut, ada nyakit homoseksual, tapi bab utama dia syirik. Waktu bab ditekankan, tak? Kaum Nabi mana? Nabi apa? Nyakit tipu timbangan, tapi nyakit utama dia syirik. Hak ni dibasmi dulu. Faedah daripada hadis kursi ni, pertama, itsbatu sifatil qaulillah alal wajhil laik bihi subhanah.
kita isbatkan salah satu sifat Allah, iaitu sifat qaul, sifat berkata-kata yang layak bagi dia. Guana-guana kita tak payah takwil, kita tak payah nafi. Tak perlu kita sebut kalam nafsi ke, kalam yang tanpa suara, tanpa huruf, tanpa apa, tak perlu. Cukup kita kata Allah berkata-kata dengan selayaknya. Tak? Sebab dalam hadis ni Allah sendiri berfirman, ya bena Adam lau ataitani. Hak ni sini kita cendeng sikit dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah dia beriman Allah berkata-kata. Tidak sebagaimana Mu'tazilah dan golongan-golongan lain. Asy'ariyah beriman, cuma dia ada sedikit perbincangan panjang dalam bab Allah berkata-kata. Iaitu kalam nafsi, disebut lagi kalam yang tanpa huruf, tanpa suara, tanpa benda. Tanpa ni perlu ada dalil. Tanpa ni. Sebab kita nafi dan isbat kepada Allah ni semua bersumberkan nas. Tak boleh kita nafi pandai-pandai kita nafi, tak boleh kita nak isbat pandai-pandai kita isbat, tak boleh. Sebab Tuhan kita tak tahu bab ketuhanan ni melainkan melalui wahyu. Bab ketuhanan ni tak akan kita pandai, tak akan kita reti melainkan melalui wahyu. Berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata kenal Tuhan ni tak syarat dengan wahyu, akal cukup dah. Ahli sunnah tak. Ahli sunnah kata kenal Tuhan ni mesti wahyu, dengan akal saja tak cukup. Oleh kerana itu kita hanya boleh tetapkan, sabitkan kepada Tuhan benda hak Tuhan sendiri sabit, benda hak Nabi sendiri sabitkan. Okey, Tuhan ni gini, ni sifat dia, ni sifat dia, ni sifat dia. Dan kita boleh nafi benda hak dia sendiri nafi. Dia nafi la sinah, dia tidak tidur, dia tidak mengantuk, kita nafi. Dia tidak beranak, dia tidak diperanak, kita nafi. Tiba-tiba kita nafi, dia bercakap tapi tak ada suara, dia cakap tapi tak ada huruf. Siapa, kat mana nafi ni? Hak ni sedikit perselisihan antara ahli sunnah yang kita kata ahli sunnah pure dengan Asy'ariyah ni. Situ kita cendeng. Cuma alhamdulillah dia terima bahawa Allah berkata-kata. Isbat sifatul qaulillah alal wajhil laik, yang layak bagi dia. Hak ni kena ikat semua. Yang layak bagi dia, mana tak layak bagi orang lain, tak serupa dengan orang lain. Itu maksud asma' sifat Allah. Yang kedua, kita boleh ambil faham bayan si'atu fadlillah wa rahmati, betapa luasnya pemberian Allah dan rahmat kasih sayang Allah. Walaupun hamba dia buat dosa setara mana pun, Allah sanggup memberi pengampunan. Allah sanggup beri pengampunan. Yang ketiga, al-mautu ala tauhidil khalis syartu li maghfirati dhunub. Orang yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, tak cacat tauhid dia ni, ini prasyarat untuk mendapat pengampunan dosa. Sebab tu kita kena bersungguh buat tauhid. Sungguh mati-matian kita kena clearkan kita dalam bab tauhid. Sebab ni syarat utama untuk mendapat pengampunan. Syarat utama mendapat pengampunan Allah. Okey. Wa fi hadhihi al-mas'alah tafsil. Dan dalam masalah ni ada perincian dia. Pertama, man mata ala syirkil akbar wajabat lahu nar. Pertama, kita kena beriman, kena i'tikad siapa-siapa yang mati dalam keadaan syirik besar dia buat, syirik yang mengeluarkan dia daripada agama, wajabat lahu nar, wajib dia terima neraka. Hak ni hak clear, jelas, hak muttafaq alaih. Dia buat benda ni, syirik dia mati dalam keadaan syirik, dia tak sempat bertaubat, kita kata wajabat lahu nar, wajib ke atasnya neraka. Ada pun benda-benda yang kita balah, bab bid'ah ke bab apa benda orang buat, tak boleh kita nak menerakakan dia dengan mudah, tak boleh. Walaupun kita tak setuju dengan fahaman dia bawa, kita kenal dia ni seorang yang tegar dengan bid'ah dia, tak boleh dengan mudah kita kata dia ni ahli nar, tak boleh. Sehari dua ni ada seorang Habib baru meninggal. Habib tu masyhur jugalah, Habib Abu Bakar Al-Adani rahimahullah. Guna stand kita sebagai ahli sunnah. Adakah kita kata dia ni min ahli nar? Tak. Jangan ekstrim kita semua ada. Dia kata geng-geng sunnah Yaman lah. Oh, dia kata umat Islam telah selamat daripada fitnah ahli mubtadi'. Apa kita tu?
Bukan gitu sikap ahli sunnah. Ahli sunnah selagi dia ni masih muslim, tak, mungkin dia buat bid'ah, dia buat benda kita tak tahu, dia dengan Tuhan kita tak tahu mana. Mungkin dia sempat bertaubat, tak, mana kita tahu. Walaupun kita kenal dia ni memang ceramah dia bawa bid'ah, ceramah dia bawa hadis palsu, dikenali ma'ruf. Tapi sikap kita sebagai ahli sunnah, cukup kita hanya mendoakan kebaikan untuk dia, doa pengampunan Allah. Allahumma firlahu warhamhu. Tak lebih pada itu. Tak boleh kita nak jack lebih, tak boleh kita nak jal lebih dah. Dia ni confirm dah. Ahli nar. Marah kalau baca tu kan, apa ni, ucapan-ucapan geng-geng ni dalam, kata jeng. Masalah dakwa kita ahli sunnah. Macam mana ahli sunnah bersikap gitu sesama muslim? Tak boleh tak. Kecuali saat ni kita kata dia memang tegar dengan syirik akbar, clear dia mati dalam keadaan syirik akbar, wajabat lahun nar, maka neraka lah tempat dia, wajib dia menerima neraka. Sebab itu tak dapat pengampunan. Siapa-siapa yang mati dalam keadaan bawa syirik besar tak mendapat pengampunan Allah. Man mata khalisan minasyirkil akbar wal asghar wajabat lahul jannah. Dan juga perincian dalam bab ni dia kata siapa-siapa yang mati dia memang bebas daripada syirik, syirik besar dia bebas, syirik kecil dia bebas, maka wajib dia boleh syurga. Wajib dia boleh syurga. Lagi, man mata khalisan minasyirkil akbar wa indahu qalilun minasyirkil asghar wa hasanatuhu turajjihu ala sayyiatihi dakhala jannah. Ada pun orang yang mati selamat dia daripada syirik besar, cuma ada sikit-sikit syirik kecil. Mana syirik kecil ni? Syirik kecil dia ada riak, contoh. Syirik tak, riak ni sebahagian kata syirik kecil, sebahagian kata syirik khafi. Dia ada benda lagi. Dia bersumpah dengan selain nama Allah. Dewi nama dengan nama nisbah abdu kepada selain pada nama Allah. Itu termasuk dalam syirik kecil. Apa lagi? Disenaraikan syirik kecil ni. Banyak juga syirik kecil ni. Syirik kecil tapi dosa besar. Syirik kecil dosa besar, tak dapat pengampunan kalau dia buat syirik-syirik kecil ni. Cuma dia tidak dikekal dalam neraka. Kategori ketiga ni, dia syirik besar dia selamat, dia tak buat. Cuma dia tak terlepas daripada melakukan syirik-syirik kecil. Tapi wa hasanatuhu turajjihu ala sayyiatihi. Tapi kebaikan dia tak mengatasi kejahatan yang dia buat. Dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Yang seterusnya, man mata khalisan minasyirkil akbar wa indahu syirkil asghar wa sayyi'atuhu turajjihu ala hasanatihi istahaqqa dukhulun nar lal khuludu fiha. Dan dia kata seorang ni mati dalam keadaan bebas daripada syirik besar, dia tahu syirik besar tapi dia ada syirik kecil dan kejahatan dia mengatasi kebaikan dia, istahaqqa dukhulun nar, dia layak masuk neraka tetapi tidak kekal di dalamnya. Ini stand ahli sunnah kepada 4 ciri orang yang bebas daripada syirik. Tak? Tapi kalau ada syirik besar sutil je, biar dia beramal banyak mana pun tak selamat dia. Tak? Dia wajabat alaihi nar, wajib atasnya neraka. Munasibul al-hadis lil bab, apakah munasabah hadis ini, gabung hendak hubungan hadis ini dengan bab? Haitsu dalla al-hadis ala anna man mata khalisan min asy-syirki bi jami' anwa'ihi dakhala al-jannah walau kana dhunubuhu milul ard. Apabila hadis ini sebut tentang siapa-siapa yang mati selamat daripada penyakit syirik, apa sahaja jenis syirik, dari segala jenis syirik, tetapi dia memiliki dosa-dosa yang lain, walaupun sebesar bumi ini dosa dia, dia akan masuk syurga, dakhalal jannah. Habis. Kita masuk bab baru pula. Bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Siapa yang membenarkan tauhid dia, maka dia akan masuk syurga tanpa hisab. Ini janji Allah.
Wa qauluhu ta'ala inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Allah sebut, Allah cerita tentang Nabi Ibrahim menafikan apa yang difahami oleh masyarakat jahiliah dulu. Sebab jahiliah dulu geng-geng Mekah ni dia dakwa dia ni ikut Nabi Ibrahim. Ni masalah dakwaan ni tak. Macam zaman kita hari ni orang dakwa dia ahli sunnah, dia aswaja. Tapi tengok berapa geng tu orang sunnah. Macam mana dia boleh dakwa tak? Sama macam masyarakat jahiliah dulu, dia dakwa dia pengikut Nabi Ibrahim. Tak segang silu dia dakwa. Bila kita baca dalam Quran, dia nisbah, dia kata dia ni min ajdad, min adyanul ajdad, agama tok nenek. Siapa dia yang dia maksud tok nenek? Nabi Ibrahim, bukan orang lain. Maknanya sehebat-hebat Nabi dia nisbah. Dia sebut kami ni min hunafa, kami ni golongan hanif. Hanif ni nisbah kepada Nabi Ibrahim. Tapi benda yang dia buat bercanggah tu Nabi Ibrahim. Bercanggah tu. Pertama dari sudut kesyirikan, bercanggah. Amalan-amalan dia tak sama tu dengan Nabi Ibrahim. Tapi dakwaan dia dakwa. Sama macam hari ni orang dakwa dia ahli sunnah. Tak declare benar, buat pertubuhan benar. Tak, kita kata tak perlu pada pertubuhan, tak perlu pada benda. Siapa-siapa yang selari dengan sunnah Nabi, tak, amalan dia, akidah dia selagi dengan sunnah Nabi, dia ahli sunnah walaupun dia tak masuk pertubuhan tu. Inna Ibrahim, Allah kata sesungguhnya Ibrahim yang mendakwa nemu ni pengikut Ibrahim. Kana ummatan qanitan. Dakwa ikut Nabi Ibrahim ni bukan masyarakat Mekah sahaja. Tak, Yahudi pun dakwa dia Ibrahim geng dia. Kristian pun dakwa Ibrahim geng kita. Semua dakwa mereka. Tapi perangai, etikad, amalan tak serupa. Lalu Allah menafikan dia yang dia orang buat, dan Allah mengiyakan ni hak ikut Ibrahim ni, Muhammad dan pengikut-pengikut dia. Hak ni betul-betul ikut Ibrahim. Nampak tak? Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim kana ummah. Dia adalah ummah walaupun dia dua orang je. Tak ada pengikut dia. Nabi Ibrahim ni bini dia je ikut dia. Bayang dia hebat-hebat Nabi Ibrahim ni bini je ikut. Tak? Hak ikut dia. Lepas tu sepupu dia Nabi Lut AS. Hal lain tak ada ikut. Tapi Allah gelar dia ummah. Maknanya sini kita boleh ambil faham bahawa ummah ni tak syarat ramai, tak syarat penuh stadium. Tak syarat tu. Ummah ni, guna ummah yang dimasukkan ummah duduk di atas jalan yang benar walaupun musyrik. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS. Ummah qanitan, dia adalah ummah yang betul-betul qanitan, yang apa? Ummah yang dapat dijadikan teladan. Qanitan ni maknanya yang tunduk, yang patuh. Hanif. Hanif ni tak condong kepada tauhid, tidak condong kepada syirik, itu hanif. Walam yakun minal musyrikin. Qanitan lillah, dia betul-betul tunduk, patuh, taat kepada Allah. Dan hanifan, itu mentauhidkan Allah dan tidak condong kepada kesyirikan. Itu maksud hanif. Walam yakun minal musyrikin, dan dia tak pernah terlibat dengan amalan syirik. Start dari budak lagi dia tak terlibat dengan amalan syirik. Itu Nabi Ibrahim AS. Tiba-tiba orang Mekah dia dakwa, dia declare dia ikut Nabi Ibrahim, dialah kepala pengak dalam bab syirik. Tak? Dialah orang kata benda pembela kepada kesyirikan di Mekah. Syarhu kalimat Ibrahim huwa Ibrahim al-Khalil. Gelar dia Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah. Ahadu ulil azmi minar rusul, salah seorang daripada nabi-nabi ulul azmi. Ummah iaitu imaman mualliman lil khair. Yang dimaksud ummah di sini pemimpin yang mengajar kepada kebaikan. Wasammahu ummah li alla yastawhash salikut tariqul khair ma'a qillatis salikin. Allah gelar dia ni, Allah sebut Nabi Ibrahim ni sebagai ummah supaya orang tidak tashwish, tidak terkeliru bahawa orang yang menuju kepada kebaikan ni walaupun dia sikit, dia tetap dikira ummah. Sebab sekarang ni orang timur tak? Dia pengikut ramai, takkan salah dia. Dia nisbah kepada pengikut. Tak boleh kita kata, tak betul. Tengok benda yang dia bawa. Sikit ke ramai orang ikut dia, benda dia bawa betul tak? Kalau betul ramai, alhamdulillah.
Tak, kalau tak betul walaupun ramai mana pun tak boleh kita. Kalau main awak pernah stadium, K-pop pernah stadium. Takkan salah. Kalau kita ni sebuah ramai. Sawak ni bukan syarat benar. Tak, bukan orang kata benda tanda kebenaran seseorang, tidak. Bukan tanda kebenaran seseorang. Orang buat apa, tengok dia mati, ramai orang mari, takkan salah. Tak boleh tak gitu. Tak boleh tak gitu. Hak ramai mari tu alhamdulillah kita. Tak, moga-moga ramai-ramai mari ni mendoakan untuk dia dan Allah beri pengampunan untuk dia. Tak. Khomeini ramai mana mari. Tengok tak? Haji tengok tak video Khomeini kita. Dia mati tahun bila? 78 ke bila dia mati? Ramai mana saya, ya Allah. Tak boleh nak atur kok orang ni. Almarhum Tok Guni Aziz kita akak dengan orang, ya. Dia atur dengan helikopter. Khomeini atur dengan helikopter. Sebab dia nak atur kau ni hok tu tarik sikit, ni tarik sikit kain nak ambil bekas. Lah lanyang terus member. Lanyang terus. Lepas jatuh terus. Nampak aurat dia. Sebab pakat berebut nak ambil berkat nak simpan sikit seorang kain kapang. Telanjang tu hamba Allah. Tarik semula, apa ni packing balik atau ngali waktu baru selamat. Kalau kita nak nisbah, ramai orang mari masa mati ni menunjukkan dia betul. Takkan dia salah. Tak boleh. Kita kata kebenaran walaupun dia seorang, tak ada orang pun mari jenazah dia. Mana kalau dia buat kebenaran betul, dia di pihak yang benar. Dia ummah. Ini perlu difahami daripada Nabi Ibrahim ini sebagai ummah. Qanitan khashi'an muti'an lillah. Nabi Ibrahim ini seorang yang khasyi', yang khusyuk dan yang taat, patuh kepada Allah. Wal qunut maksud dia dawam ta'ah. Qunut ni dia banyak maksud. Sebab tu khilaf bab qunut ni. Dia bukan hanya tanda tangan je dak. Diri pun qunut, diam pun qunut. Nampak? Orang yang dawam ta'ah pun dikira qunut. Buat benda tu qunut weh. Buat lagu mana taat kepada Allah. Itu dikira qunut. Hanifan ma'ilan anisyirki qasidan ila tauhid. Itu maksud hanif. Nabi Ibrahim memang millah dia dikenali sebagai millah hanif. Tak hunafa. Apa maksud dia? Ma'ilan anisyirki. Tak menjauhkan daripada syirik. Tak. Qasidan ila tauhid, menuju kepada tauhid. Itu maksud hanif. Lam yakun minal musyrikin saliman minasyirki fil qawli wal amal wal i'tiqad. Nabi Ibrahim bebas daripada syirik ni, selamat daripada syirik, sama ada ucapan dia, amalan dia ataupun kepercayaan dia, tak ada langsung syirik. Tu kelebihan Nabi Ibrahim AS. Walaupun pak dia bapak ju bawa syirik. Di Amang ada seorang habib, dia kata dia mari ceramah di Mukalla. Dia kata mak ayah Nabi ni semua Islam, dia kata. Dia dakwa dia kata mak ayah Nabi ni semua Islam. Lalu ada jemaah hak geng sunnah kata dah Nabi Ibrahim kau ni. Dia kata Nabi Ibrahim hak sebut dalam Quran Azar tu bukan ayah dia, pak saudara dia kata. Dia tak boleh kau tu. Kata mengambil mana ni? Sedangkan dalam semua kitab-kitab tafsir semua Azar ni ayah dia. Apa sampai gitu semua? Sebab dia nak pertahankan bahawa mak ayah Nabi ni mati dalam Islam. Sebab memang kita tahu belaka ahli sunnah semua mengakui bahawa mak ayah Nabi mati bukan Islam. Walaupun ada segelintir yang kata mak ayah Nabi ni masih dalam golongan ahlul fatrah. Hak tu pandang hak paling ringan sekali. Tak, tapi pandang hak paling kuat kita kata jelas daripada hadis Nabi. Bila ada seorang sahabat mari tanya tak, mana ayah aku ya Rasulullah? Nabi jawab dalam Sahih Muslim. Nabi jawab huwa finnar. Ayahmu dalam neraka. Jadi sahabat ni sedih, Nabi panggil balik. Tak, abi wa abik, tak. Abuka wa abi finnar. Dia kata, ayahmu ayah aku sama, dua-dua dalam neraka belaka. Ini jelas dalam hadis ni tak. Walaupun hadis sebahagian dia takwil lagi. Dan dia kata mak ayah Nabi ni ashabul fatrah. Hak ni kita boleh pakar. Ada pun ada selagi dia kata dak mak ayah Nabi memang mati dalam Islam. Guna.
Lepas pada Nabi terima Islam, Nabi pergi ziarah kubur mak ayah Nabi, Nabi doa, lalu Allah kembalikan ruh. Mak ayah Nabi keluar pada kubur, berimam tak? Bai'ah dengan Nabi, lepas tu mati semula. Ni hadis palsu kita kata. Tak, ni hadis palsu. Sampai tahap tu, dia kata, dok, Nabi Ibrahim ayah dia Islam dok, dia kata. Dah azab pak dara dia. Gitu semua dia takwil tak? Untuk membenarkan fahaman dia. Okey. Lam yakum minal musyrikin. Nabi Ibrahim ni tak pernah terlibat, selamat dia daripada amalan syirik. Tak, sama ada ucapan dia, amalan dia ataupun kepercayaan dia. Maksud secara umum ayat ini iaitu yukhbiruna Allah Subhanahu wa taala fi hadhihi al-ayah al-karimah anna rasulahu Ibrahim. Allah cerita kepada kita daripada ayat ini bahawa Rasul Ibrahim AS kana imaman fid din wa mualliman lil khair. Dia adalah imam, pemimpin dalam agama dan juga guru kepada kebaikan. Wa daiman fi khusyu'i wa ta'atihi, dan sentiasa dalam keadaan khusyuk dan taat kepada Allah. Itu Nabi Ibrahim AS. Li rabbih, kepada Tuhannya, wa annahu mu'ridan 'anil syirki bikullih, dan dia orang yang sangat berpaling, menjauhkan diri dari segala amalan syirik dalam apa sahaja bentuk dia. Muqbilun 'ala tauhid bi jam'ihi, dan sentiasa menuju kepada tauhid dalam apa sahaja bentuk. Khalisan minasyirki, bebas daripada syirik. Bi jami'i anwa'ihi qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Kita pun kena ambil contoh Nabi Ibrahim ni. Tak? Dalam bab tauhid ni Nabi Ibrahim idola utama kita. Tak? Yang sangat membebaskan diri daripada syirik. Ni kita relax je nyanyi lagu Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Tak? Siap buat rintung telefon ni. Kita dengar tu takut. Tapi relax tak? Biasa saja. Dan dia anggap benda tu tak ada masalah. Sedangkan kita kata benda tu membahayakan akidah dia. Tak? Boleh merosakkan tauhid dia kepada Allah. Fawaid daripada ayat ni, anna tauhid aslul adyani kulliha. Kita boleh faham daripada ayat ini bahawa tauhid adalah asal, usul kepada semua agama-agama yang pernah dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Tak? Nabi-nabi tak ada benda lain, mesej utama yang dibawa mesti tauhid. Tak? Semua nabi-nabi mesej utama yang disampaikan kepada umat masing-masing at-tauhid, tauhid. Wujubul iqtida' bi Ibrahim fi ikhlasihi lillah. Wajibnya kita ambil panduan, ambil contoh teladan kepada Nabi Ibrahim ni dalam bab ikhlas dia mentauhidkan Allah. Tak? Dia tak kira dia langgar belaka ayah dia ke, raja dia ke, tak? Kerajaan dia ke, orang kampung dia ke, ni langgar habis dalam bab mempertahankan tauhid. Itu Nabi Ibrahim AS. Yang bagi lida'iyah an yakuna qudwah bi nafsihi lil ghair. Dan sepatutnya seorang yang menyeru kepada kebaikan, da'i, tak pendakwah, dia menjadi contoh pada diri dan juga kepada orang lain, macam Nabi Ibrahim AS. Tak? Dawamul ibadah min sifatil anbiya. Berkekalan dalam melakukan ibadah ni sifat para nabi. Tak, dawam, bukan kata cerlang-cerlu. Kita ambil bab jaga sembahyang berjemaah. Ni benda yang kritikal lah zaman kita ini tak? Sebab orang anggap benda tu biasa. Nah, tapi kalau kita boleh jaga benda ni, ini termasuk dalam sifat para anbiya. Dawam, betul Ustaz. Bukan time semangat, bukan time tak? Time ada majlis je tak? Baru ada nampak mata hidung ni. Majlis doa awal tahun akhir tahun penuh masjid yang main subuh esok tak ada orang. Macam mana kita tak boleh dawam. Dawam ibadah, bukan salah, bukan kita larang nak baca doa tu, tak salah kita kata doa tu.
Cuma fadilat tu kita petikai tak. Fadilat tu tak perlu sebut lah. Benda fadilat dia syaitan nyesal. Syaitan nyesal siapa yang baca doa ni. Doa dia dari sudut maksud tak ada masalah kata tu. Dari sudut maksud. Tambah-tambah baru ni jatuh hari Jumaat pula. Memang kena molek. Memang belakang ni molek lah sebab petang Jumaat salah satu tempat mustajab doa. Betul. Dan doa petang Jumaat ni tak dikhususkan apa doa. Doa lah apa sahaja. Termasuk doa akhir tahun. Tak ada masalah. Tapi cerita bab fadilat, kaifiyat kena baca 3 kali. Baca menjelang Jumaat, menjelang Gaib. Tak. Apa ni fadilat dia gini. Syaitan akan nyesal, syaitan gini. Tak. Syaitan tepuk tangan pula. Dah mari mari petang ni dah subuh esok tak ada isterinya. Di masjid yang sama ada orang share dalam Facebook. Masa program doa akhir tahun awal tahun ni penuh masjid, masya-Allah. Subuh esok tak ada orang balik. Dawamul ibadah deh. Berkekalan dengan ibadah ni adalah sifat para anbiya. Jadi kita cubalah, kita ni bayar umur Cimi yang muda kali sini kot. Mana cuba kita pertahankan ataupun istiqamah dengan mana-mana ibadah yang dah biasa kita buat. Contoh sembahyang berjemaah. Contoh mungkin ada di kalangan kita hak boleh jaga puasa sunat. Dawam, tak? Berterusan. Boleh qiyamul lail, boleh sembahyang malam, tak? Dawam. Nah. Hak tu karamah tu. Wali-wali Allah ni jangan kita nampak jalan atas air je karamah dia, tak. Dia boleh kekal dengan ibadah dia. Itu karamah, kemuliaan yang Allah beri. Kita pernah dengar siapa Ustaz Khalid Basalamah cerita. Ada seorang ni memang dia jaga sungguh sembahyang 5 waktu berjemaah, takbiratul ihram bersama imam. Dan Allah pelihara dia. Sampai satu masa tu dia terlewat mari Allah, dia kata Allah sedihnya dia ni. Rupa-rupanya tak imam sikit perut. Allah boleh juga dia takbiratul ihram bersama imam. No ya Allah beri ni kemuliaan ni kita tu. Sebab dia memang ada kelebihan bila kita boleh jaga berjemaah takbiratul ihram bersama imam. Maknanya kita ni betul-betul menjaga disiplin dak sembahyang kita. Tak? Itu kemuliaan yang Allah beri. Siapa ke dia habis umur dia boleh jaga. Tak? Ini sifat para anbiya. La yasihhu tauhid illa bi inkari syirki. Tidak sah tauhid seseorang melainkan dia kena ingkar syirik. Jangan dia tauhid, tak apalah dia nak buat nak guna. Tak? Mana boleh dia kena ingkar syirik. Dia tak belaga dua ni, tak. Dia tak boleh duduk sama. Syirik dengan tauhid ni tak boleh duduk sama. Sambil-sambil syirik kata, sambil-sambil tauhid kata. Tak. Tak. Orang yang tauhid dia mesti benci kepada syirik. Sebab tu Islam dia orang yang istislamu lillah bitauhid. Dia berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Dan akhir dia bara'ah minasyirki wa ahli. Dia kena bebaskan diri dia daripada syirik dan juga pengikut-pengikut dia. La yasihu tauhid illa bi inkari syirki. Ini kena ambil faham. Sama juga dalam bab sunnah. Siapa-siapa yang pertahankan sunnah dia akan benci bid'ah. Tak boleh dia buat sunnah tapi bid'ah apa bid'ah hasanah. Mana boleh. Dia mesti benci. Dia mesti tak belakangi ni orang bid'ah. Tak? Kalau betul dia ni mempertahankan sunnah. Tak ada orang dia buat sunnah sambil dia buat bid'ah kata. Tak ada orang lain. Tak? Tengoklah kita cek lah siapa-siapa buat satu amalan yang bid'ah, dia akan tinggal sunnah Nabi. Dia akan tinggal. Tiba-tiba dia dakwa tok guru dia ni tak ada sunnah Nabi melainkan ada belaka pada batas tubuh tok guru dia. Kita tengok gua mana ni. Semua dakwah dia pelik-pelik. Tak payah benda lain, baca Quran dia pun pelik dah. Tak serupa dah dengan Nabi. Tiba-tiba dia dakwa tok guru dia ni semua sunnah Nabi ada pada batas tubuh tok guru dia. Kita kata pelik masalah. Ar-raddu ala Quraisyil jahiliyah alladhina za'amu annahum ala millati Ibrahim fi syirkihim. Ni jahat jahiliyah ni tak. Ayat ni menafikan ataupun menolak balik dakwaan masyarakat jahiliyah, Quraisy jahiliyah yang menyangka bahawa mereka
di atas landasan agama Nabi Ibrahim. Gua ni agama Nabi Ibrahim syirik ni. Dia nisbah bahawa Nabi Ibrahim yang ajar ni. Apa ni patung-patung berhala pada tak ada. Nabi Ibrahim tak pernah ajar benda ni. Tak. Mengikut faktanya, seorang daripada Quraisy yang mula-mula sekali bawa patung berhala ke Mekah. Situlah start masyarakat Mekah jadi syirik. Sebelum ni tidak, mereka tauhid kepada Allah. Mereka ikut di atas jalan agama Nabi Ibrahim. Tak pernah mereka ubah. Siapa lah mari nama dia Lu'ai ke apa nama dia. Tak. Dia ni lah Amru bin Lu'ai. Dia ni lah orang pertama yang bawa patung berhala. Dia ni bukan orang bukan Tok Aling pun dia ni. Tok Lebar kita kira. Tak, Tok Lebar kampung dia. Beza dengan Tok Aling. Tok Lebar ni dia beramal ikut faham dia je lah. Dan dia ni businessman. Niaga di Syam. Pergi ke Syam dia tengok orang sembah patung. Dia kata molek juga ni. Dia pun alik patung ni. Itulah mula-mula sekali orang Quraisy menyembah patung ataupun melakukan syirik kepada Allah. Tiba-tiba mari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendakwa mereka lah pengikut setia Nabi Ibrahim. Ini dakwaan. Kita kena beza antara dakwaan dengan kebenaran. Tak? Macam kita hari ni orang dakwa dia cinta Rasul, orang dakwa dia tak ikut sunnah, orang dakwa dia ni aswaja, macam-macam dakwaan. Tak? Hatta kita pun orang dakwa dia salaf ni. Dia kita ni salafi. Gua ni betul tak fahaman dia? Sebab salafi ni dia bukan hanya pada manhaj. Salafi ni merangkumi semua. Ada seorang syekh di Mekah dia kata, mu jangan hanya dakwa salafi dari sudut bak tauhid je mu salaf, tapi bak akhlak jeng teguh. Tak boleh. Salah ni dia merangkumi semua. Tak? Bila kita kata kita nak ikut cara salaf, cara salah lagu mana cara mereka beribadah. Ni salafi jangan Facebook tak. Cakap bab tauhid saja tapi main Jumaat dak pun. Tak jadi gitu dak. Sebab salah tak tinggal main Jumaat. Salah dia tak tinggal semain Jumaat. Okey. Munasabatul ayah. Ambil musabah dak ayat ini, haitsu dallat al-ayah al-karimah ala anna man ittasafa bihadhihi sifatil arba' faqad istahaqqa al-jannah kama istahaqqaha Ibrahim bighairi hisab wala iqab. Dia kata ayat ini menunjukkan kepada kita siapa-siapa yang memiliki empat sifat ni. Apa empat sifat tadi? Iaitu sifat tauhid, mentauhidkan Allah, lagi qanitin, apa lagi dalam ayat? Hanif. Qanitin, hanif. Tak, apa ni, khudu' lah. Mana sifat tadi? Khashi'an, muti'in, qanitin, la yusyriku billah. Tak. Siapa-siapa yang miliki empat sifat ini, sebagaimana sifat yang ada pada Nabi Ibrahim tadi, tak, dawamu ala ta'ah, faqad istahaqqal jannah, maka dia berhak mendapat syurga, kama istahaqqaha Ibrahim, sebagaimana Nabi Ibrahim berhak dapat syurga, bi ghairi hisab wala iqab, tanpa hisab dan tanpa seksaan. Tanpa seksaan. Habis kita poin ayat ini. Dah masuk sikit lagi. Kita buka soalan ayat ni panjang ni. Wa qaulu ta'ala innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Kita berhenti situ lah. Ada benda-benda sila. Ayat ni panjang. Ada benda-benda nak bincang? Ada sikit lagi masa.
Ustaz macam tu Lebu Batu lebu Mokang lagi ni Macam dulu pernah berlaku belum ke Puan film dia diri Kali ikut label Wahabi, Dok Wahabi benda ni kan. Dia berlaku dah dulu, cuma dia kendor balik. Dan ni dia panah balik. Gitulah sepanjang sejarahnya Dok. Kita tengok zaman Buya Hamka gitu kok. Zaman Buya Hamka tu dahsyat. Siapa dia tak boleh ngajar di Johor. Dia tak boleh masuk Johor. Atas alasan dia ni kaum muda. Masa tu istilah dia kaum muda lah kan. Dan rupanya dalam keadaan gitu, kaum muda ni menyeluruh sampai ke mamang kita ni ada. Pengikut dia tu ada. Cuma gitulah ditekan dia muda. Kalau kita nak tengok cerita boleh ni, siapa ni cikgu Latih tu. Kita panggil Ustaz Latih ni antara hotdang geng-geng sah lama. Kata gitu lah dulu bang. Kalau dang dulu Allah siapa? Pak jual sate, jual ayam goreng di Pasar Minggu. Zaid ke siapa? Mak Zaid kalau redang, dia dang jadi calung pah di Kemasik dah silap. Tu antara mula kita mula-mula dengar dia cakap mak sunah dia ni wonder kata sunah. Masa itu kita budak lagi ya. Maknanya dia berulang je. Kisah ni berulang je. Cuma dahsyat dulu teruk lagi, tuduhan kaum muda ni dahsyat sangat lah. Dan ni boleh tahan sikit aku. Dulu Ibn Taymiyah ni kafir tu biasa. Ibn Taymiyah tu kafir lah ni. Tak ada dah saya, tak tahulah. Tok Guru pondok tak ada dah siapa kafir. Cuma dia kata bukan ahli sunnah. Boleh tahan sikit. Dulu kafir tu. Kita nak kata mana? Ibn Taymiyah kafir dia beri. Learning hot extreme sikit bab Ibn Taymiyah benda ni geng-geng Ahbas. Cuma masalah bab kita ni Ahbas ni orang pondok tak kenal. Dia buat anggapan ni geng ahli sunnah dia ni Syairah ni. Ni kesilapan set pondok. Betul-betul dia tak kenal. Ustaz kata tak kenal tu, Ustaz faham ke mana Ustaz kata orang pondok dia tak kenal apa ni? Kita tanya Tok Guru pondok, set pondok ni. Nak tahu dia Ahbas ni. Dia tak tahu. Yang tahu ni Syairah ni dia kata. Sebab semua hak tokoh-tokoh utama ni boleh masuk pondok. Hak ada di Malaysia kita ni. Dulu dia buat perhimpunan di Kedah dulu. Tok Guru pondok. Siapa pala? Nak sebut nama. Tak gamak sebut nama. Ada. Faham? Dia depan. Oh, kami mempertahankan Asy'ariyah dia. Maknanya Tok Guru pondok buta tentang dia ni. Sama ke hak di Kelantan pun ni, hak mari dari Thailand. Bapa Ahbas. Tapi dia berselindung gitu. Dia buat apa dia ni? Bapa boleh sekam. Ya. Ahbas dia. Dia dah pertahan sampai lagi. Ya, dia kata tak boleh siapa benda kita kenyataan paling dahsyat dia tu. Rujuk Quran Sunnah ni wajib sesat. Tapi dalam masa yang sama dia kata kitab Tok Guru dia Abdullah Hariri ni alim kabir, kita kena ngaji kitab dia ni. Kita nak sebut gini lah, orang yang mendakwa kalau kita ngaji Quran Sunnah ni boleh sesat ni, tak payah Quran Sunnah, ambil kitab Tok Guru. Tak, kita ngaji tanpa Tok Guru pun boleh faham agak-agak. Dah ambil banyak, ambil kitab sifat 20 dah, tak payah pakai Tok Guru, agak-agak boleh faham tak? Mampu balik hidup tak boleh faham je. Dah sama juga Quran Sunnah pun. Kita kata kembali pada Quran Sunnah ngaji dengan guru. Bukan kata ambil kitab memang dia kata wajib sesat. Kalau ada kitab Tok Guru pun tak apa pula. Itu. Jadi sekarang ni yang betul-betul mula start panah isu ni dia geng Ahbas. Lepas tu saya pun nak ikut sama. Lepas tu mari blok geng-geng Habib ni. Buat bol nak serang lagi. Jadi dia jadi korupsor dia. Tu isu dia ni. Nak kata set pondok senyap dah.
terutamanya zaman almarhum Tok Guni Aziz. Orang tak bunyi tau. Orang pakai ikut belaka Tok Guni Aziz, pondok ke mana ke tak ada masalah dah. Tapi start geng-geng ni balik mula-mula balik dari gua tu, mula-mula sekali agresif sekali. Zaman itu zaman dia dia orang Malaysia tu bawa gambar, siap bawa gambar ni Wahabi. Kita ingat bawa geng panggil habis Tok Imam Tok Bilas. Di mama dia mari, di dongo dia mari habis dia kau. Ni siapa ni waktu anak murid ni siapa Sagaf. Anak murid Sagaf tu agresif. Dia menulis dalam surat khabar. Dia mana nak buat salah kita ini hak ngajar tu satu hal, tapi badan kita kata badan otoriti terdapat kamu sendiri tidak main peranan. Tak tahu Ya. Pada sikit je bendanya kalau kita bincang sikit secara ilmiah beres dah, settle dah. Ya. Dia takut tak bertempat, takut tidak bertempat. Gitulah kita kata. Benda biasa je. Zaman kita ni kok tak seteruk dulu aku. Dulu teruk. Jadi bila kita tak sana lagi. Relax lagi, kita boleh minum air orang lagi. Tak ada benda. Dan label ni benda perkara ralik zaman-zaman. Imam Bukhari setara mana kena label. Kena buang daerah tu. Orang kata dia bawa ajaran sesat, dia boleh bayar. Siapa kata jabat agama kata dia, qadi kapur dia. Ijtihad keluar fatwa, Bukhari bawa ajaran sesat. Tapi ini tak kenal siapa nama qadi tu. Aku dah ingat belajar 2-3 kali belajar tentang tapi dah ingat nama dia. Allah tak apa kita ingat pun nama dia. Tapi nama Imam Bukhari siapa pun sebut. Nama dia keluar fatwa kata Imam Bukhari ni sesat, suruh halal dari kapur ni, tak ada orang ingat nama dia. Gitulah kita kata. Tu benda. Beres. Jadi hak label tu hak tu nombor 2 kita kata. Kita lah kena jaga sungguh-sungguh. Tak. Bukan sekadar kita hanya dakwa saja. Takut kita kata dakwa, kita pun dakwa juga. Penampilan akidah kita, akhlak kita, ibadah kita. Jangan hanya sekadar dakwaan. Wallahu a'lam sekadar tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.